Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya Dr. Jenny Amir. Kali ini lain sedikit. Kalau biasa kita bersiaran dari studio, kali ini kita bersiaran melalui dalam talian sesuai dengan PKP yang sedang berlangsung ketika ini. Jadi isu berkaitan dengan belia merupakan isu yang sentiasa panas, mengundang perhatian, dibahaskan, diwacanakan, diperkatakan, malah dipolemikkan. Bukan saja di kedai kopi, tetapi juga sehingga Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kerana isu belia sesungguhnya merupakan isu penting. Kerana belia merupakan golongan yang akan mainkan peran penting dalam melakarkan hala tuju negara. Jadi apakah isu-isu berkaitan belia, khususnya ketika kita berdepan dengan ancaman COVID-19, apakah cabaran-cabarannya? Bagaimana untuk mereka melangkah ke hadapan khususnya pasca COVID-19? Jadi untuk itu saya undang tetamu kali ini aktivis belia, Saudara Khairul Sazali. Selamat datang ke 2030, Saudara Sazali. Terima kasih Dr. Khairul Sazali. Ya. Baik. Saya nak tanya soalan pertama ni. Bagaimana agaknya di tengah kita berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19 ini, bagaimana agaknya ia memberi kesan terhadap belia kita? Dr. Jeniri, saya ingat di antara benda yang kita boleh lihat kesan daripada COVID-19 kepada golongan belia, tidak kira apa kategori pun belia yang ada, sama ada graduan, sama ada dia adalah seorang yang masih sedang belajar, ataupun di kalangan golongan belia-belia yang berada di kawasan pedalaman, di kampung, di desa. Saya ingat semua kategori belia ini terkesan daripada COVID-19. Disebabkan ini kita dapat lihat bagaimana peningkatan daripada segi pengangguran. Dan di antara isu paling utama yang memberi kesan kepada belia apabila mereka ini terkesan daripada sudut pekerjaan. Kebanyakan daripada mereka ini terpaksa dilepaskan apabila mereka bekerja secara gaji harian sebagai contoh ataupun sebagai gaji mingguan. Dan kita pun dapat lihat perkara ini bukan sahaja berlaku daripada dalam kalangan golongan belia yang ada di perkampungan ataupun di pedalaman, tetapi ini turut memberi kesan kepada golongan siswazah. Saya ingat di antara benda penting yang kita dapat lihat kesan COVID-19 ini apabila daripada kalangan graduan. Apabila sebelum tempoh masa PKP ini pun, sebelum berlakunya jangkitan pandemik COVID-19 ini, pengangguran di kalangan belia pun sudah pun sekian tinggi. Dan apabila jadinya COVID, berlaku dia penguatkuasaan lagi dengan PKP tadi. Benda ini makin teruk. Pengangguran di kalangan belia ini makin meningkat daripada semasa ke semasa. Dan saya ingat kerajaan memang ambil pertimbangan untuk memastikan supaya pengangguran ini dapat dikurangkan di kalangan belia. Tetapi isu lain adalah apabila kerajaan pun turut terpaksa mempertimbangkan golongan-golongan lain daripada kalangan dewasa yang mereka ini lebih terkesan disebabkan mereka ada keluarga, mereka ada anak. Jadi golongan belia ini mungkin terpaksa dikurangkan sedikit perhatian kepada golongan belia sebab lebih utama untuk memberikan bantuan kepada golongan B40 yang sudah ada keluarga berbanding dengan golongan graduan siswazah muda kita. Jadi ini doktor, saya ingat soalan itu penting. Bila kita dapat mengenal pasti masalah, kita dapat mengiktiraf bahawa adanya masalah dalam kalangan belia, kesan daripada COVID ini, barulah dapat kita merencana sesuatu bagi memastikan kesan yang berlaku kepada golongan belia ini dapat dikurangkan. Sebab kalau kita tak iktiraf adanya masalah dalam kalangan belia kesan daripada COVID ini, maka kita akan berada dalam situasi complacent sebab kita merasakan bahawa belia tak ada masalah. Tapi sedangkan maksudnya kita tak dapat lari daripada realiti dan kita pun berdepan dengan realiti bahawa golongan belia juga berdepan dengan masalah termasuk dari segi pengangguran. Jadi apa kesan-kesan lain? Mungkin dari segi mental dan sebagainya? Saya kongsikan satu pengalaman ya doktor. Saya terlibat dengan dengan jawatan kuasa untuk membawa balik pelajar-pelajar universiti balik ke Sarawak apabila berlangsungnya tempoh masa PKP pada tahun lepas. Di antara kisah yang saya ingin kongsikan bersama dengan doktor dan rakan-rakan pendengar apabila salah seorang daripada pelajar yang kita bawa balik daripada Semenanjung balik ke Sarawak,
meninggal dunia disebabkan masalah apa nama dia, cabaran mental tidak dapat ditangani dengan baik, akhirnya Sesuatu membunuh. yang amat malang ya. Ya. Dan saya ingat perkara ini apabila dia membunuh, dia membuat keputusan untuk mengambil nyawanya sendiri, kita dapat lihat tak kira di mana sekalipun, sama ada anda berada di universiti ataupun berada di rumah, kita dah bawa balik, tetapi kesan mental akibat daripada PKP, akibat daripada pembelajaran dalam talian yang mungkin tidak dapat dijiwai sepenuhnya oleh siswazah-siswazah kita, menyebabkan mereka mengambil keputusan yang agak drastik macam itu. Dan saya ingat kesihatan mental ini bukan satu perkara yang main-main. Benda ini Ya, ini betul-betul kita harus ambil berat, bukan ambil ringan, kerana isu meragut nyawa sendiri atau bunuh diri ini bukan saja berlaku di Malaysia ketika COVID-19 ini melanda, tetapi juga seluruh dunia. Dan itu. harus ditekankan sekitar 800,000 orang membunuh diri di seluruh dunia, dan kita jangkakan jumlahnya meningkat waktu ancaman COVID ini. Jadi bagaimana seharusnya belia kita memberi reaksi ataupun bertindak balas dalam keadaan sekarang? Saya ingat di antara saranan yang kita berikan kepada pelajar-pelajar dan daripada kalangan belia yang ada di dalam pengkalan data kita yang sentiasa berkomunikasi dengan kita adalah untuk memastikan mereka ini tidak ketinggalan daripada sudut sokongan mental bersama dengan keluarga dan sokongan mental melalui khidmat yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Saya ingat kita ada beri talian khidmat counselling untuk para pelajar bagi memastikan mereka tidak mengambil keputusan secara drastik dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak, sebagai contoh kaunselor. Dan contoh-contoh yang lain apabila mereka sentiasa kekal berada di dalam satu circle of group that will give them support mentally, solid. Ya, supaya mereka tidak membuat keputusan drastik. Saya ingat di antara perkara yang menjurus kepada perkara sebegini apabila mereka membuat keputusan untuk bersendirian di dalam berdepan dengan masalah-masalah mental, berdepan dengan masalah ekonomi, berdepan dengan masalah sosial yang ada di kawasan masing-masing. Kalau mereka kekal berada bersendirian, inilah yang menyebabkan mereka merasakan bahawa tidak ada orang yang memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka. Jadi sekurang-kurangnya doktor, saya ingat kalau kita boleh kabarkan kepada golongan belia bahawa they are not alone. We are here to help them. Ada orang yang bersedia untuk mendengar di luar sana. True doktor, betul. Ya. Baik. Apa langkah lain yang seharusnya diambil oleh belia kita di sebalik kadar pengangguran yang tinggi, di sebalik tekanan emosi dan mental yang mereka hadapi ketika ini, bagi memungkinkan mereka dapat tangani masalah dan isu kaitan yang membabitkan mereka secara langsung? Antara perkara yang kita perlu lihat adalah bagaimana kita berdepan dengan COVID-19 ini sebagai satu single organism. Itu maksudnya semua perkara-perkara yang berlaku ini perlu ada dua hala. Apabila kerajaan sediakan polisi, sediakan dasar, sediakan bantuan, di satu pihak yang lain, kumpulan sasarnya, sebagai contoh golongan belia, perlu memastikan bahawa setiap peluang yang ada ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita tak dapat we do not play the blame game here. We want to make sure that everyone would ensure themselves to be able to grab all of the opportunities that is been given. Jadi sebagai contoh, apabila belia pun main peranan, kerajaan main peranan, golongan masyarakat madani di kalangan NGO, kumpulan JKKK ini main peranan. Jadi semua pihak bersatu hati, bergabung tenaga untuk memastikan supaya setiap perkara di dalam berdepan dengan COVID-19 ini dapat dikongsikan secara bersama. Jadi apabila ada bantuan-bantuan polisi dan dasar baru daripada semasa ke semasa yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan, saya ingat jangan lepaskan peluang. Golongan belia perlu sentiasa up to date untuk memastikan supaya semua peluang yang ada itu dapat dijadikan sebagai leverage untuk mereka mempertingkatkan kompetensi diri, untuk meningkatkan kemahiran. Sebab saya ingat ini adalah peluang ya doktor, apabila training secara dalam talian ini berlangsung dengan banyaknya. Jadi baik, Saudara Khairul, saya anti konsentrasi di situ, dan kerana kita nak berhenti rehat untuk seketika dan kita perkatakan isu ini lebih lanjut. Bagaimana? Apakah ciri-ciri sifat-sifat yang harus ada pada belia, dan kita perkatakan isu ini selepas rehat. Jumpa lagi selepas ini. Baik, Saudara Khairul,
sebelum rehat tadi kita memperkatakan isu berkaitan dengan kesan bagaimana pandemik COVID-19 ini memberi kesan dari segi mental, pekerjaan, pendapatan belia. Jadi saya nak tanya seterusnya ialah apa yang sepatutnya dilakukan oleh belia kita untuk memastikan mereka dapat survive dalam keadaan sekarang kerana memang amat mencabar, satu keadaan yang cukup getir. Jadi kita tidak mahu belia kita terus dirundung malang ataupun melakukan sesuatu yang drastik termasuk meragut nyawa sendiri dan sebagainya. Apa ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus ada pada belia ketika mereka berdepan dengan cabaran yang begitu hebat sekarang? Suka saya kongsikan ya doktor, apabila kita bercakap tentang ciri-ciri ataupun karakteristik yang perlu ada dalam kalangan belia, ini tidak jauh beza sama ada berada di dalam suasana kita berdepan dengan COVID-19 ataupun kita tidak berdepan dengan apa-apa penyakit sekalipun. Sebab yang pentingnya adalah apabila dalam kalangan belia perlu ada beberapa ciri-ciri untuk memastikan mereka kekal dalam keadaan survival instinct mereka tinggi. Jadi survival instinct ini yang penting. Untuk memastikan survival instinct ini penting, saya kongsikan ada 4 perkara yang selalu saya nyatakan kepada para pendengar daripada kalangan para peserta adik-adik di dalam training yang saya kendalikan. Yang pertamanya, dalam kalangan belia perlu ada keluasan ilmu, kemahiran. Jadi perkara ini akan membezakan mereka. They will outshine the others apabila mereka ada ilmu, apabila mereka ada pelbagai kemahiran. Menarik itu. Yang bagaimana itu? Bagaimana untuk mencapai yang pertama itu? Saya ingat doktor, macam saya sebut awal tadi, apabila dalam keadaan sekarang, peluang untuk kita dilatih secara dalam talian ini telah ada peluangnya secara besar-besaran. Dan peluang ini yang perlu dimanfaatkan dalam tempoh masa kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan untuk memastikan supaya setiap latihan-latihan dalam talian ini dapat kita ikuti, dapat kita sertai bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran kita. Ini akan membentuk daya intelektualisme kita yang baik. Jadi apabila kita ada keluasan ilmu, kemudiannya yang nombor 2 saya ingin kongsikan kepada doktor dan rakan-rakan pendengar adalah dalam kalangan belia kita perlu ada ketinggian cita-cita. We need to have the vision of the future. Saya amat gembira apabila Dr. Jeniri kemukakan soalan-soalan yang penting untuk kita lihat future instead of what we are facing now. Because apabila kita bercerita tentang masa depan, baru kita dapat melatih dalam kalangan belia untuk berfikir tentang masa depan instead of kita berdepan dengan perkara yang sedia ada. Kalau kita berdepan dengan perkara sedia ada, seumpama macam kita jadi macam bomba, ada api kita padam, ada api kita padam. Tapi we do not think about the future. Apabila kita tak fikir yang masa depan ini penting Ya. Masa depan penting bagaimana untuk melangkah ke hadapan dan Ya, setuju doktor. Sebab itu kita perlu ada ketinggian dalam kalangan belia perlu ada ketinggian cita-cita dan berpandangan jauh. Ini yang akan membentuk daya idealism dalam kalangan belia untuk menjadi lebih baik daripada semasa ke semasa. Doktor, kalau boleh saya kongsikan dengan doktor di antara tagline yang saya selalu sebut dengan adik-adik para peserta golongan belia, apabila kita nak menjadikan diri kita lebih baik, sentiasa pegang kepada tagline ini untuk kita menjadi a better version of ourselves so that we can build a greater Sarawak. If you want to be a pride of Sarawak, kita nak jadi kebanggaan negeri Sarawak, we need to be the best out of the best. Sebab itu ketinggian cita-cita inilah yang akan outshine kita daripada kalangan belia-belia yang lain. Nombor 3, doktor, apabila kita perlu setelah kita ada daya intelektual yang baik, kita ada ketinggian cita-cita idealism yang besar, kita perlu ada kesungguhan usaha. Nothing will be achieved if we do not put a good effort for that. Ya, effort itu penting, komitmen, disiplin. Ya. Setuju doktor, sebab itu kita perlu ada disiplin, kita perlu ada kesungguhan kita untuk mencapai apa yang kita pandang, apa yang kita lihat pada masa akan datang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam usaha kita, then everything that we are doing will be put into waste. Yang keempatnya doktor, apabila kita perlu ada kekuatan mental dan rohani. Ini kita perlu berpegang kepada agama masing-masing. Saya yakin dan percaya setiap agama memainkan peranan di dalam diri anak-anak muda kita. Kalau mereka berpegang kepada panduan agama, setiap agama mengajar mereka untuk menjadikan mereka dekat dengan Tuhan. Kalau mereka dekat dengan Tuhan, they will always believe, they will always have faith in themselves so that apa-apa yang berlaku di hadapan mereka, apa-apa yang mereka depani, akan mereka depani dengan baik. Sebab mereka percaya bahawa God will be with me. Jadi itu doktor, saya ingat 4 perkara. Sebab itu falsafahnya di sini adalah bagi memastikan dalam kalangan belia kita perlu jadi macam air sifatnya.
kita macam air yang turun daripada perbukitan masuk ke sungai-sungai hingga pergi ke lautan. Daripada atas gunung, daripada atas bukit, apabila air itu mengalir berdepan dengan pokok, dia ambil celuk sana. Kita berdepan dengan batu, dia ambil celah sini. Jadi kalau dah tenggelam, dah ada berdepan dengan masalah apa sekalipun, mereka menyerap di dalam tanah. Maksudnya belia kita harus pandai menyesuaikan diri dengan situasi baru, situasi semasa, apatah lagi untuk selepas COVID-19 ini. Kerana belia yang jumud, yang statik mindanya, yang tidak berfikir secara inovatif, kreatif dan menggarap apa yang telah saudara katakan tadi akan menjadi belia yang ketinggalan zaman. Jadi teruskan saudara Khairul. Jadi sebab itu saya ingat doktor, apabila kita bercerita tentang falsafah air ni, kita nak jadikan golongan belia ini apabila kita baling ke lautan akan jadi pulau. Bila kita campak ke daratan akan jadi gunung ganang. Mereka inilah yang akan menjadi pasak bumi yang akan membina kekuatan yang lebih besar untuk ketamadunan peradaban negeri kita ini. Jadi kalau dalam kalangan belia ada 4 ciri-ciri, ada 4 karakter ini, doktor, saya ingat tidak ada masalah untuk kita berdepan dengan apa sahaja problems that will be facing. Kita akan sentiasa mendepani mereka dengan baik. Jadi ini doktor, saya ingat sifat-sifat inilah apabila dalam kalangan belia mampu untuk kuasai, mampu untuk hayati, akan menjadikan mereka dapat bergaul, dapat bertanding di antara satu sama lain, bahkan bukan sahaja di peringkat kampung. Kita tak nak jadi jago kampung saja. Kita tak nak jago kampung, kita nak jago dunia yang dapat berdiri sama tinggi dengan belia-belia lain di peringkat antarabangsa. Saya fikir di Sarawak ini kita banyak belia yang punya potensi dan bakat besar yang boleh menggapai awan. The sky is actually not the limit. Yes, true, Doctor. Right. Jadi dengan kalau mereka punya kriteria atau sifat-sifat yang telah saudara Khairul sebutkan tadi. Jadi saudara Khairul, jadi melangkah ke depan ini bagaimana apa secara ringkasnya boleh saudara rumuskan apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh belia ketika ini dari segi kelemahan mereka dalam 40 saat. Saya ingat doktor, kalau kita lihat daripada sudut belia, apa masalah-masalah yang ada di kalangan saya sebagai belia dan dalam generasi belia yang lain juga adalah kita nak pastikan supaya kita tahu kat mana kita nak pergi. We need to know what is our destination. We need to know how are we going to reach there. And then if you want to talk about this will be another session because baik saudara Khairul, kita berhenti rehat, kita jumpa lagi selepas rehat. Anda sedang mengikuti 2030. Tetamu saya kali ini adalah saudara Khairul Sazali. Kita sedang perkatakan, mengupas isu berkaitan dengan belia zaman COVID-19 ini. Jadi salah satu isu saudara Khairul yang banyak diperkatakan belakang ini adalah berkaitan dengan belia dan politik. Ada yang katakan belia kita kurang berminat dalam politik. Tidak mahu ambil tahu apa yang berlaku di sekitar mereka, dalam negara dan sebagainya. Apa agak kalau betul kenyataan itu, dakwaan itu, apa agaknya punca kepada segalanya ini? Doktor, saya suatu ketika dahulu berpandangan bahawa perlu ada wakil belia untuk berada di dalam Dewan Rakyat, di dalam Dewan Negara, dan saya masih percaya dan saya masih yakin itu adalah di antara perkara yang betul untuk dibuat. Untuk kita meletakkan sekurang-kurangnya ada beberapa wakil belia di Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya setiap polisi dan dasar yang dibuat akan betul-betul merakyat. Cumanya sekarang yang kita perlu pertimbangkan adalah apabila kita bercerita tentang belia dan politik. Setelah saya bergelumang dengan kawan-kawan belia, bukan setakat daripada kategori golongan siswaza, tetapi dalam kalangan belia-belia di pedalaman, saya ingat kita perlu lihat apa definisi politik. Kalau kita lihat definisi politik itu sendiri, betulkan saya ya doktor? Doktor lebih arif. Teruskan. Saya ingat politik ini adalah satu hubungan di antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Jadi it is an art
satu seni bagaimana kita menguruskan perhubungan di antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan pihak pentadbir sekaligus. Jadi apabila kita bercerita daripada sudut itu, bila kita sebut bahawa belia tidak berminat dengan politik, we need to look at how are they going to find themselves in the community. Dan saya ingat belia-belia yang ada, kita lihat mereka ini kadang-kadang terputus komunikasi, terputus hubungan daripada golongan masyarakat arus berdana. Jadi kalau itu kita katakan bahawa belia tidak berminat dengan politik, ya saya setuju. Disebabkan apabila belia ini terputus komunikasi, terputus hubungan dengan masyarakat arus berdana, maka ini adalah satu masalah besar. Sebab kita sentiasa war-warkan bahawa belia ini adalah pimpinan pada masa akan datang. Jadi apa kesannya? Kesan langsung terhadap negara, terhadap politik negara, terhadap masyarakat kita kalau belia ini tidak terbabit secara langsung dalam hal-hal berkaitan dengan politik negara. Kalau belia terputus hubungan, tidak mengambil endah tentang apa yang berlaku dalam masyarakat, dalam negeri, dalam negara dan apa yang berlaku di peringkat dunia sekaligus, saya ingat we will be disconnected. Apabila belia disconnected, then they will not have any clue what is going on. Mereka tidak akan mampu daripada segi kompetensi, daripada segi pemikiran untuk mewarisi negara yang telah kita bina selama lebih daripada separuh abad ini. Jadi ini doktor, kalau kita lihat generasi belia tidak berminat dengan politik, ini adalah satu isu besar. Kita nak pastikan supaya mereka sentiasa connected dengan masyarakat arus berdana supaya mereka tahu apakah nasib hala tuju masa depan masyarakat yang mereka akan warisi ini. Jadi ini saya ingat di antara perkara kesan langsung jangka masa sederhana yang kita boleh lihat adalah kepimpinan kita semakin tua, tetapi ada satu jurang yang besar di antara pimpinan yang sudah pun berusia dengan pimpinan baru yang sedang kita groom untuk mewarisi kepimpinan negara. Di Malaysia ini saja ahli parlimen yang berusia 60 tahun ke atas ada 100 orang. Yang kita nak tidak ada jurang besar antara pemimpin yang veteran, yang berusia dengan golongan muda kerana harus ada suntikan idea baru, imbangan antara pemimpin yang berusia dengan pemimpin muda. Jadi selain daripada faktor yang Saudara Khairul perkatakan tadi, apa agaknya kesan positif kalau belia kita babitkan diri dalam politik secara signifikan ataupun secara lebih aktif lagi? Saya ingat kesan pertama yang kita boleh lihat kalau belia terlibat aktif di dalam politik sebagai contoh, apabila setiap polisi dan dasar yang dibuat akan bersifat lebih kontemporer. Isu dia sekarang apabila kita polisi dan dasar yang dibuat, tetapi polisi dan dasar tersebut jauh daripada masyarakat. Disebabkan apa? Golongan pembuat polisi dan dasar telah pun disconnected dengan kumpulan yang lebih besar dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan belia. Kita bercerita kita nak buat tentang polisi dan dasar pembangunan belia. Sebagai contoh, apabila kita nak buat polisi dan dasar tentang belia, tetapi kita hanya mengambil kira pertimbangan golongan-golongan berusia dengan pengalaman mereka sebagai belia 20-30 tahun lepas. Sedangkan yang tidak begitu kena ya? Ya doktor, sebab itu kita perlu, kalau kita nak buat polisi dan dasar tentang belia, you should have asked the people who is living at this moment of time. Sebab yang terkesan langsung. Yang terkesan langsung. Saya nak tanya di situ, Saudara Khairul, apa agaknya antara isu utama yang menjadi perhitungan ataupun yang menggelegak dalam pemikiran golongan belia ketika ini yang harus diberi perhatian oleh kerajaan khususnya? Saya ingat dalam kalangan belia perkara paling penting adalah tentang keterlangsungan hidup. This is about the survival of our younger generation. Ini kalau kita cerita tentang kelestarian hidup ini doktor, kita bercerita tentang ekonomi, kita bercerita tentang financial, kita tentang kebolehsaraan hidup. Kalau belia-belia sendiri tidak ada kerja, bagaimana mereka nak berkahwin, membina rumah tangga, nak beranak pinak? Kalau mereka tidak mampu untuk membina rumah tangga, nak membina keluarga, then how are we going to expect that they could have a proper life? Sebab kalau mereka kahwin di usia yang lebih lanjut, sebagai contoh umur 40 tahun, 50 tahun baru nak kahwin disebabkan mereka menggunakan alasan mereka belum cukup bersedia daripada segi financial, then we are facing problem dengan populasi kita pada masa akan datang. Jadi ini di antara perkara-perkara penting. Kita nak bercerita tentang belia, paling penting sekarang ni bagaimana nak memastikan belia perlu diberikan satu peluang untuk menyara hidup. Dengan bercakap tentang
peluang untuk menyara hidup ini, doktor, saya bukan bercerita tentang kerajaan wajib untuk menyediakan pekerjaan, tetapi mindset dalam kalangan belia sendiri perlu dibuka supaya mereka mampu untuk menjadi golongan yang memberi pekerjaan instead of mencipta pekerjaan, mencipta ya. Ya. Jadi Apatah ini lagi dalam ekonomi gig sekarang, ya, di setuju. tengah-tengah kita berdepan ancaman COVID-19. Jadi untuk tangani isu ini, salah satu aspek yang penting ialah bagi belia kita terbabit secara langsung dalam soal sebagai calon, sebagai pengundi dan sebagainya. Jadi apa komen saudara secara khusus langkah untuk menurunkan usia mengundi daripada 21 tahun ke 1 tahun ke 18 tahun secara ringkas dalam 40 saat, saudara Khairul? Saya bersetuju dengan respon pantas daripada Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Ketua Menteri Sarawak apabila ditanyakan tentang penurunan usia umur mengundi ke 18 tahun. Apabila Datuk Patinggi sebutkan, tak ada masalah, Sarawak tak ada masalah untuk kita turun ke 18 tahun, tetapi masukkan sekali untuk pastikan pendaftaran automatik untuk pengundi-pengundi berusia 18 tahun. Bukan setakat mereka diberikan peluang untuk mengundi 18 tahun, tetapi mereka tak perlu daftar terus sebab automatically they are being registered under SPR. Then that would be kita berhenti di situ, kita rehat untuk seketika dan selepas rehat kita perkatakan the way forward, melangkah ke hadapan. Bagaimana untuk melangkah ke hadapan bagi golongan belia khususnya di Sarawak. Jumpa lagi selepas ini. Baik, Saudara Khairul. Belia tidak harus meminggirkan diri daripada arus perdana politik negara dan juga isu-isu lain bersangkutan. Jadi melangkah ke hadapan, bagaimanakah strategi ataupun langkah-langkah konkret untuk memartabatkan, menjulang tinggi, memperkasakan golongan belia khususnya di Sarawak untuk menuju ke 2030? Ya, doktor. Saya ingat ini soalan penting. When we want to talk about the future, then we need to have a plan. Sebab kegagalan untuk kita merancang, seumpama kita merancang untuk gagal. Yeah. Saya ingat doktor boleh sahkan juga apabila kita berceritakan tentang pelan pembangunan belia di negeri Sarawak sebagai contoh. When we are talking about blueprint, then where is our blueprint? Jadi ini penting. Kalau kita tidak ada blueprint pembangunan belia di Sarawak, then we will be facing problem because apabila kita fail to plan, we are planning to fail. Jadi kalau kita nak bercerita tentang masa depan, we need to have this blueprint. And in order for us to have this blueprint, I think this have been talked. For example, it has been recorded in the ada blueprintnya, ada. Plan masa depan untuk belia Sarawak ada. Sudah dirumuskan. Ya. Cumanya doktor, apabila kita bercerita tentang blueprint ini, then the blueprint need to be shared with the others. Sebab apabila kita bercerita tentang pembangunan belia, kerajaan bukan satu-satunya golongan ataupun kelompok yang memikirkan polisi. Ya, maksudnya ada pemegang taruh lain, other stakeholders. Sebab saya selalu mengambil pertimbangan bahawa di antara golongan yang penting untuk dilibatkan bersama di dalam membangunkan belia adalah dalam kalangan pertubuhan-pertubuhan belia. Sebab mereka ini non-partisan. Mereka ini adalah golongan yang tidak mempunyai apa-apa inclination of political, they do not have any political inclination. But then, when they are not being shared with this blueprint, mereka akan menerawang ke mana-mana. Jadi mereka tidak diberikan kabar apakah yang ada di dalam blueprint tersebut. Sekurang-kurangnya kalau blueprint tersebut dikongsikan bersama dengan masyarakat madani, golongan-golongan NGO, mereka tahu di manakah destinasi, di manakah fokus-fokus utama untuk mereka bangunkan belia. Jadi ini adalah di antara benda penting yang saya selalu kemukakan untuk kita sentiasa berkongsi maklumat sama ada di pihak kerajaan maupun daripada kalangan masyarakat madani. Dan di antara usaha baik yang telah dibuat oleh kerajaan negeri apabila kita menjadi negeri yang ketiga untuk memperkenalkan indeks belia Sarawak. Cumanya indeks belia Sarawak ini telah dibicarakan daripada 2017 dan saya ingat kali terakhir didengar pada tahun 2019. Cumanya sehingga ke hari ini saya masih belum menemui di manakah the hard copy of indeks belia Sarawak untuk dijadikan satu panduan dalam kalangan masyarakat madani supaya mereka dapat memberi pertimbangan di manakah lompong-lompong yang dapat mereka tampung sebagai golongan NGO untuk bagi saudara Khairul, apa yang harus diperlihatkan melalui indeks itu?
Saya ingat di antara perkara penting yang perlu dilihat dalam indeks tersebut apabila kita perlu mengenal pasti kumpulan-kumpulan sasar dalam kalangan belia. Sebab kita tidak dapat generalize our youth as one community. Because our youth is very diverse. Ada di kalangan mereka ini siswazah, ada di kalangan mereka dropouts, ada kalangan mereka ini di pedalaman, dan pendedahan ataupun pengalaman mereka ini berbeza. Dan saya ingat inilah yang perlu kita iktiraf. Dengan kepelbagaian perbezaan ini, baru kita tahu bagaimanakah pendekatan yang baik dengan melihat hasil kajian yang telah dibuat. Kalau kita tidak ada hasil kajian, bagaimana kita nak merangka peran pelaksanaan? Maksudnya segala keputusan yang dirumuskan ataupun bakal dirumuskan haruslah bertolak daripada data, penyelidikan, maklumat yang sahih, hasil penyelidikan. Hanya dengan itu kita dapat merumuskan satu dasar yang pragmatik, yang praktikal, yang betul-betul dapat memahami aspirasi dan kehendak belia di Sarawak ini. Setuju, Doktor. Sebab itu kalau kita lihat pelan pembangunan pendidikan Kementerian Pengajian Tinggi, bila dah ada 2015 hingga 2030 sebagai contoh pelan pembangunan pendidikan ini adalah satu blueprint untuk seluruh institusi pendidikan, sama ada swasta, lebih-lebih lagi kerajaan, untuk mereka menuruti apa yang telah dipelankan. Jadi kalau kita bercerita tentang belia, apakah pelan yang kita nak lihat? Bagaimanakah hala tuju? Apakah phase by phase execution and phase by phase KPI yang kita perlu capai? Jadi ini perlu ada satu sinergi dalam kalangan agensi-agensi kerajaan pelaksana dan golongan masyarakat bandari dan kumpulan sasar belia itu sendiri. Dan saya ingat, Doktor, apabila kita bercerita tentang belia, kita tidak dapat menyampingkan pandangan-pandangan belia. Dengan adanya perbezaan kategori-kategori belia ini, kita perlu lihat setiap dapatan-dapatan maklumat daripada kumpulan-kumpulan belia yang berbeza ini untuk kita masukkan dan kita cerna. Kalau kita dapat lihat di mana sudut-sudut yang boleh kita bahagikan ikut fokus-fokus supaya semua orang dapat mengambil tanggungjawab dan pelaksanaan di peringkat masing-masing. Ini kalau kita lihat di peringkat pembuat polisi dan dasar. Tetapi sebagai saya sebut awal tadi, we are not putting a blame game to anyone. But then the youth themselves, golongan belia itu sendiri pun perlu memainkan peranan penting. Harus memainkan peranan dan bukannya meletakkan segala-galanya di atas bahu kerajaan. Betul. Jadi kita di Sarawak ini punya pelbagai kaum. Sekitar 30 suku kaum dan belia kita harus bersatu. Bagi Saudara Khairul, apa pentingnya belia kita harus bersatu padu dalam konteks untuk meletakkan Sarawak ini menjadi sebuah negeri maju melangkah ke hadapan? Negeri maju tak akan maju kalau masyarakat kita tak bersatu. Jadi saya ingat kalau kita masyarakat golongan belia yang akan menjadi pewaris masa depan ini terlibat dengan masalah-masalah remeh-temeh yang menyebabkan pertengkaran, yang menyebabkan perkelahian, mencabar kesatuan kita negeri Sarawak, ini akan menyebabkan kita akan menjadi sebuah komuniti yang senang terusik dengan cabaran-cabaran daripada sudut perbezaan-perbezaan tersebut, sama ada perbezaan agama, kaum. Saya ingat benda-benda macam ni, we need to put that aside. We must ensure that the most important thing is what is the future of Sarawak. Kalau kita nak bercerita tentang Sarawak, that is our common ground. Yang ini penting untuk meletakkan agenda itu di landasan yang betul. Jadi belia turut memainkan peranan penting. Jadi belia yang bagaimanakah menjadi harapan Saudara Khairul? Saya ingat belia yang menjadi harapan Sarawak supaya kita dapat mencapai agenda pembangunan 2030 sebagai negeri maju. Saya ingat belia yang kalau harapan saya di kalangan belia untuk diri saya sendiri dan rakan-rakan belia adalah anda perlu bersama-sama dengan masyarakat arus perdana. Selagi mana anda berada di dalam kelompok sendiri, then you are not exposing yourself with the reality of life. Jadi kita tidak boleh disconnected dengan reality semasa. Kalau kita disconnected, then we are actually putting ourselves in the risk, and not just us, but the state Sarawak itself. Jadi doktor, saya ingat penting untuk dalam kalangan belia untuk sentiasa bersama-sama dengan kita semua untuk memastikan setiap apa yang telah dirancang dilaksanakan oleh belia itu sendiri. Baik, Saudara Khairul. Soekarno, Presiden Indonesia pernah berkata, beri aku 10 pemuda maka akan ku dapat goncangkan dunia. Dan ada kata-kata keramat, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi dengan itu
Sekian saja, jumpa lagi. Terima kasih dan terima kasih juga kepada Saudara Khairul yang sudi tampil dalam 2030.